Pakatan Harapan PH Sabah mengumumkan penyusunan semula kepimpinan negeri. Ia bagi memperkukuh jentera gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa. Beberapa jawatan utama dimuktamadkan menerusi mesyuarat agung tahunan PH Sabah bagi memastikan gerak kerja parti lebih tersusun, mantap dan berkesan. Pengurusi PH Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, kekal menerajui PH Sabah dengan dibantu Datuk Pung Jinja serta Datuk Lahirul Latigu sebagai timbalan pengurusi. Dalam masa sama, Datuk Ruji Ubi dilantik sebagai setiausaha PH Sabah, manakala Datuk Chan Fong Hin mengekalkan peranan sebagai Ketua Penerangan dan Irwan Shah Mustafa sebagai Bendahari. Bagi saya parti pula, Zaidi Jatil terus mengetuai pemuda PH Sabah. Datuk Jaini Lasimbang menerajui wanita, manakala Datuk Peto Galim dilantik sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa menegaskan tindakan beberapa pemimpin cabang PKRSD Sabah yang keluar daripada parti tidak menjejaskan kekuatan dan operasi organisasi di peringkat akar umbi. Setakat ini, hanya 2 ketua cabang dikenal pasti terlibat dalam tindakan tersebut, iaitu di Tuaran dan Semporna. Ia tidak menjejaskan operasi cabang. Maksudnya, cabang Tuaran masih lagi intek. Walaupun ketua cabangnya lari, ketua wanitanya lari, tetapi ada AJK-nya masih lagi secara perlembagaan masih mencukupi untuk menjalankan operasi di cabang tersebut sama dengan di Semporna. Tambahnya, kepimpinan PH Sabah akan terus memantau keadaan semasa serta memastikan setiap cabang berada dalam keadaan stabil menjelang persiapan menghadapi pilihan raya akan datang. Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran dan kecemasan tidak boleh dipandang ringan. Justru Pasukan Emergency Response Team atau ERT di Sabah terus diperkasa menerusi latihan insentif dan berterusan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, latihan seumpama penting bagi memastikan pasukan ERT sentiasa bersedia bertindak sebagai barisan hadapan sebelum ketibaan anggota bomba di lokasi kecemasan. Artinya sebelum pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat datang, mereka sudah diberikan pendedahan, diberikan latihan, malah diberikan kemahiran untuk membantu. Datuk Arifin berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan latihan pemantapan kecekapan ERT JBPM Sabah 2026 bagi zon Kota Kinabalu, Beaufort, Kudat dan Keningau. Menurutnya, setiap organisasi, syarikat dan premis perniagaan perlu memainkan peranan dalam memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi keutamaan. Dalam masa sama, beliau menggalakkan komuniti perumahan menyertai program bomba komuniti bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan khususnya di kawasan berisiko tinggi. Kayuhan merentasi bandaraya menerusi program KK City Fun Ride 2026 bukan sekadar aktiviti riadah, malah menjadi platform mempromosi Kota Kinabalu ke pentas antarabangsa. Penyertaan peserta antarabangsa dalam program berkenaan juga membuktikan Kota Kinabalu semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf antarabangsa. Program Sempena Hari Bandaraya Kota Kinabalu ke-26 ini berjaya menarik 50 penyertaan dari Brunei Darussalam dan Iceland. Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Livret Wong berkata, sambutan menggalakkan ini mencerminkan potensi besar bandaraya berkenaan sebagai lokasi penganjuran acara sukan rekreasi yang mampu menarik lebih ramai pelancong. Saya yakin dia dapat mempromosikan bandaraya dari segi pelancongan, penglibatan pelancong datang ke sini untuk sama-sama turut serta. Dan kita juga tahu kalau aktiviti macam naik basikal, aktiviti macam larian sudah menjadi satu aktiviti orang kata yang sentiasa saja ramai yang ingin terlibat sama, turut serta dalam aktiviti tersebut. Beliau berkata demikian selepas melepaskan peserta KK City Fun Ride 2026 di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Datuk Livret turut mencadangkan agar program berkenaan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri khususnya sempena Tahun Melawat Sabah 2027.
Cerun kritikal risiko kemalangan meningkat. Inilah kebimbangan disuarakan Ahli Parlimen Kalabakan susulan keadaan berbahaya di beberapa lokasi Jalan Merotai, Kalabakan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata isu jalan raya merupakan antara perkara yang paling dekat dengan rakyat dan perlu diberi perhatian serius oleh pihak berkaitan. Justru keadaan cerun yang semakin kritikal di Jalan Merotai Kalabakan memerlukan tindakan segera bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Beberapa kemalangan dilaporkan berlaku baru-baru ini di kawasan terlibat. Jalan Merotai Kalabakan yang pada awal bulan ini saya fikir ada melibatkan beberapa kemalangan, terutamanya cerun di kilometer 55.1, kilometer 55.8 yang kalau tidak diperbaiki dengan segera kita bimbang akan berlakunya kemalangan yang boleh meragut nyawa. Dalam masa sama, beliau turut membangkitkan masalah cerun di jalan penghubung Sungai Tongkang dan Kampung Mentadak Pulau Sebatik yang berpotensi menjejaskan akses penduduk sekiranya tidak ditangani segera. Amanah rakyat perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Itu nasihat kepada mereka yang dilantik memegang jawatan dalam kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan di Sabah. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Tambunan, Datuk Victor Peter Paut berkata, komitmen itu penting bagi memastikan kebajikan rakyat terus terbela dan pembangunan dapat dilaksana secara berkesan. Saya berharap agar semua yang dilantik ke jawatan jangan lupa diri, dekat dengan rakyat dan juga kita harus berkhidmat dengan penuh jiwa. Beliau berkata demikian pada Majlis 3/1 di Taman Rekreasi Kampung Tikolot Tambunan yang turut meraihkan pelantikan Ahli Gagasan Rakyat ke jawatan kerajaan dan GLC, penutupan kursus ulat sagu serta kemasukan ahli baru parti. Dalam majlis sama, 100 peserta kursus ulat sagu menerima pengiktirafan selepas berjaya menamatkan latihan yang dianjurkan. Datuk Victor berharap ilmu dan kemahiran yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk menjana pendapatan serta meningkatkan taraf hidup peserta. Perlumbaan Perahu Naga menjadi simbol perpaduan masyarakat majmuk dan keharmonian rakyat Sabah. Acara bukan sahaja mengangkat warisan budaya masyarakat Cina, malah memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Jadi perpaduan kaum yang berbilang ini sebenarnya merupakan satu perkara yang cukup penting apabila kita ingin memajukan sesuatu negeri atau negara ataupun daerah. Jadi kita berharap agar program-program seumpama ini dapat diteruskan lagi di masa-masa yang akan datang. Datuk Nizam menyatakannya ketika mewakili Ketua Menteri Sabah merasmikan Perlumbaan Perahu Naga kali ke-39 di Tawau. Menurut Datuk Nizam, Perlumbaan Perahu Naga Tawau merupakan antara acara kebudayaan tahunan yang terus mendapat sambutan menggalakkan serta menjadi lambang keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Sementara itu, Presiden Persekutuan Persatuan Cina Tawau, Henry Wong Chen Kiong berkata, kejohanan tahun ini menarik penyertaan 16 pasukan dalam 3 kategori iaitu terbuka, campuran terbuka dan Cina Tulen. Hadiah utama yang open team kita ada 2,000, ada yang kedua 1,500, ketiga 1,000 lah. Itu dalam perlombaan jaraknya 800 meter panjang. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Debbie Amanda Padan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.